Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang, good afternoon. Okay, kita berjumpa sekali lagi untuk kuliah kita berkenaan dengan topik 3. Okay, sebelum ni saya dah kuliah lepas saya dah berhenti di slide ini. So saya akan sambung semula. Okay, untuk pemetaan ataupun mapping daripada tree ke bentuk array, so kita akan menggunakan bermula daripada nodes roots, iaitu roots node iaitu A, di mana nilai roots iaitu A akan disimpan pada indeks kosong sebabnya adalah array akan bermula dari nilai indeks pada array akan bermula dari kosong. So you all kena lakukan level by level, yang bermula dari atas, yang mula daripada roots, kemudian akan bergerak level seterusnya di bahagian kiri, bukan kanan, di kiri. Okey, so kalau ikut di sini, A bermaksud A akan disimpan pada indeks kosong, B akan disimpan pada indeks 1, C akan disimpan pada indeks 2. So bermaksud indeks kosong, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4, indeks 5 dan indeks 6. So kita boleh tengok A akan disimpan pada indeks kosong, B akan disimpan pada indeks 1, C akan disimpan pada indeks 2, indeks 3 tiada. Indeks 4 akan menyimpan nilai D, indeks 5 tiada, indeks 6 akan menyimpan nilai E. So untuk kita nak mengetahui location iaitu indeks bagi parent, right child dan left child, kita boleh menggunakan formula-formula berikut. Contohnya sekarang ni adalah kita nak fokus kepada node E. Di mana node E? Di sini node E. Untuk node E, untuk node E, kita nak tahu apakah parents bagi node E. Kita nak tahu parent bagi node E ataupun kita sebut sebagai predecessor bagi node E. Parent untuk node E, kalau ikut di sini kita tahulah nilai indeks adalah nilai 2. Nilai 2 yang akan menyimpan C. So kalau ikut formula di sini, ini you all jangan confuse dengan 1, 2, 3 ni. You just tahu kenal dengan nilai indeks kosong, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4, indeks 5 dan indeks 6. Sekarang ni kita nak tahu parent bagi E, itu kita menggunakan this formula. Location bermaksud merujuk kepada indeks. Location bagi dalam tree adalah merujuk kepada nilai indeks. Nilai indeks. Yes. So bila kita tengok di sini, apa yang terjadi adalah sekarang ni kita nak tahu parent bagi node E. Parent bagi node E, so ikut di sini node location iaitu node E, node location bagi E. Node location bagi E adalah 6. Iaitu 6 ditolak dengan 1 iaitu 5. 5 dibagi 2 akan menjadi 2. Sebab integer sudah dia tak akan ambil nilai titik perpuluhan. Sepatutnya dia akan jadi kita akan mendapat result 2.5. 2.5, tapi disebabkan integer dibagi dengan integer, so kita akan dapat 2. So bermaksud parent bagi node E iaitu akan terletak pada lokasi 2 iaitu indeks 2. Kalau kita tengok sini, C berada pada indeks 2, 0, 1, 2. So untuk nak mengetahui lokasi bagi right child, right child di mana? Di sini. Right child di sini. So kalau kita ikut kaedah yang normal, so kita akan buat 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So maksud 13, indeks 13 akan jadi lokasi bagi
left child, 14 akan menjadi right child. Okey, ni okeylah sebab not tidak banyak, so you all boleh kira secara manual. Tapi kalau melibatkan notes yang banyak, so you all kena gunakan this formula. So katakan kita nak gunakan this formula untuk right child. Okay, right child bagi not A. Okay, right child not E, so you gunakan index. Kena ingat lokasi indeks bagi E adalah 6 bukan 7, 6. 6 So right child 2 didarab dengan not location, 2 didarab dengan 6, 2 didarab dengan 6 tambah 2. So 2 kali 6, 12 tambah 2, 14. So right fraction akan jadi 14. Contoh, kalau kita kira secara manual akan jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, so kita dapat 14. Kalau untuk kita nak ketahui index location bagi left child bagi not E, okay, sekarang ni kita concentrate pada not E. So you all kena tahu lokasi indeks bagi not E iaitu 6. Okay, untuk left child, okay, 2 kali 6. Sebab 6 kenapa? Sebab indeks 6 menyimpan nilai E. 2 kali 6 tambah 1 menjadi 13. Okay. Left child yang ni 13. Okay, indeks 13. Kalau right child yang sebelah kanan. Okay. Okay, kemudian apa lagi? Contoh, saya ambil satu lagi. Kita nak proof C. Okay, kita tahu sekarang ni kita nak tahu parent nodes bagi C dan left kita nak tahu kita nak tahu lokasi bagi parent nodes untuk C dan left child dengan right child bagi node C. Okay. Kalau di sini kita tahu parent bagi C adalah A lah yang berada pada indeks 0. Okay. Kalau di sini left child indeksnya adalah indeks 5 dan E adalah indeks right child menjadi indeks 6. So kalau kita ikut formula sini, sekarang ni kita concentrate pada not E, iaitu disimpan pada indeks 2. Okey, 2. Okey, kalau untuk parent node, untuk mengetahui parent nodes bagi not C, bermaksud node location C adalah apa? 2. 2 ditolak 1 menjadi 1. 1 dibahagi 2 adalah 0. Okey, 1 dibahagi 2 adalah 0. So 0 menyimpan nilai A. Okey, so ini adalah parent bagi C. Okey, right child untuk not C, kita nak tahu lokasi indeks bagi right child. Okey, untuk not C, kita tahu not 2, not location C adalah 0, 1, 2. Okey, 2. 2 didarab dengan 2 iaitu 4. 4 ditambah 2 adalah 4 ditambah 2 adalah 6. So kita tahu lokasi indeks 6 adalah right child bagi not C, iaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, right child adalah 6. Kalau left child sama jugalah. Tadi 2 didarab dengan not location iaitu C, itu 2 didarab dengan 2 iaitu 4. 2 didarab 2, 4. 4 tambah 1 menjadi 5. So 5 merupakan left child location untuk not C. Okey. Okey, so formula ini you kena ingat lah. Okey, kena ingat. So yang penting adalah kena tahu kita nak cari parent ataupun right child untuk left child bagi node yang mana satu, which one node that you want to get, parent, right child and left child index location. Okay, a binary tree with hash of 3 level or height needs 2 times 2 power of hash minus 1 size of an array. Yang ni you kena ingat, ini adalah formula yang kita gunakan di mana sebelum ni. 2
kuasa H ditolak 1. 2 power of H minus 1. So kita tengok di mana sebelum ni? Ni. Okay, 2 power of H minus 1. 2 power of H, kalau H ni adalah ketinggian. So you all kena ingat, ketinggian akan bermula daripada roots iaitu 1. Okay, level root akan menjadi 1, kemudian the next level menjadi 2, the next level menjadi 3 dan seterusnya. Okay, so kita tahu di sini, okay. Contoh di sini, okay, height adalah 4. Okay, height adalah 4. Okay, jikalau height adalah 4, so kalau kita nak tahu apa ni, berapa knots, okay, untuk binary tree. Kalau kita nak tahu bilangan knots, okay, untuk kita nak tahu bilangan knots berdasarkan kepada height, kita akan menggunakan this formula. Kalau height adalah 4, 2, okay, 2 power of height iaitu 4, 2 power of 4 iaitu 16 minus 1 will be 15. So kita ada 15 knots, okay, untuk binary tree apabila height adalah 4. Okay, contoh sini, okay, level 1, okay, level 1, level 2, level 3, level 4. So semuanya ada berapa? 15 knot. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, 15 knots. Okay, untuk binary tree. Okay, sekarang ni contoh di sini. Okay, jikalau soalan diberi seperti berikut, okay, so you all kena membuat mapping ataupun pemetaan ke bentuk array. So ataupun daripada array you all kena map to tree. So ini you all kena buatlah. Yang paling penting adalah you all kena tahu bahawa indeks bagi roots, okay, indeks akan bermula dari kosong. Indeks kosong akan menyimpan nilai roots. Okay, indeks kosong akan menyimpan nilai root. Okay, ini roots. Sebelum masuk, indeks kosong akan menyimpan nilai roots. Okay, 0, 1, 2. Indeks 2 akan menyimpan nilai B. Okay, 2, 3, 4, 5, 6. Indeks 6 akan menyimpan C. Okay, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, indeks 14 akan menyimpan nilai D. Okay. Okay, kemudian the maximum of an array size will be achieved whenever a right child is the last element of the tree except a root. Okay, the maximum, okay, of an array size will be achieved, okay, whenever a right child is the last element. Right child is the last element, okay, of the tree. So ini adalah the right child, okay, right child. Okay, suitable when the number of empty child is small. Ini apabila kita nak menggunakan array. Okay, okay, ini kita tengok sama aja. Okay, sama seperti yang berikut. Okay, sekarang kita akan tengok bagaimana binary tree akan digunakan dengan menggunakan linked chain ataupun linked list. Okay, so the element in the tree are called nodes. Ini kita menggunakan konsep linked list. Okay, linked list. Okay, the element in the tree are called nodes. Okay, okay, sebelum ni, okay, nanti saya akan terang kemudian. The element in the tree are called nodes. Okay, element in the tree. Maksud data yang disimpan pada tree, okay, kita panggil sebagai nodes. Each node contain a reference to data. So data, left child, okay, ini left child, and the right child. Sebelum ni kita belajar linked list. Linked list, okay, kita belajar linked list di mana linked list setiap nodes akan ada dua bahagian. Okay, akan ada dua bahagian. Selalunya bila kita belajar linked list, okay, sebelum ni satu node mempunyai dua bahagian. Satu bahagian akan menyimpan data
dan satu lagi bahagian akan merujuk ataupun akan menunjuk kepada not yang lain. Okey, not yang lain. Tapi di dalam konsep binary tree, okey, dalam konsep tree, so satu not akan mempunyai 3 bahagian. Okey, satu not akan mempunyai 3 bahagian. Bahagian pertama akan menyimpan data, bahagian kedua akan refer ataupun akan merujuk kepada left child, dan bahagian ketiga akan merujuk ataupun akan refer kepada right child nodes. Okey. Okey, so maksudnya akan refer kepada not di sebelah kiri atau not di sebelah kanan. Both of reference to a child, okay, sama ada left atau right, are null whenever the not is a leaf not. Apa maksudnya? Kita tahu leaf not bermaksud not yang tidak mempunyai successor ataupun not yang tidak mempunyai anak. Leaf not adalah not yang tidak mempunyai anak. So dia adalah kebiasaan dia adalah not yang terakhir lah. Okay, so bagi not yang merupakan leaf not yang tidak mempunyai anak, maka reference untuk left dan right akan menjadi nilai null. And there is only one not in a binary tree. Okay, iaitu kalau ini bermaksud roots. Okay, kalau di dalam tree ada satu node sahaja, iaitu roots, so reference untuk left child dengan right child akan menjadi null. Okay, so kita tengok, bila kita tengok di sini, okay, harus ingat, sebelum ni apabila kita belajar linked list, satu node hanya ada 2 bahagian. Satu bahagian menyimpan data atau maklumat, satu bahagian akan merujuk kepada node yang lain. Tetapi kalau tree, kita akan tambah satu lagi. Okay, sebab dia melibatkan subtree di sebelah kiri dan subtree di sebelah kanan. So dia akan ada 3 bahagian. Satu bahagian menyimpan data, satu bahagian akan refer kepada left child, dan satu lagi bahagian akan merujuk kepada right child untuk subtree. Okay, ini adalah kita menggunakan apa ni? Kita sebut sebagai linked chain ataupun linked list. Okay, so kalau di sini bagaimana kita nak kita nak mapping daripada linked chain kepada tree. So ini kaedah dia. Ini kita tahu bahawa satu node akan mempunyai 3 bahagian. Okay, bahagian pertama ataupun bahagian di tengah akan menyimpan data, di bahagian kiri akan merujuk kepada node sebelah kiri, dan bahagian kanan akan merujuk kepada node sebelah kanan. Okay, contoh sini, you all boleh tengoklah node A. Okay, so node A ni akan ada satu lagi node di sebelah kanan, iaitu B. Null bermaksud tidak ada nodes. Okay, so A akan mempunyai satu node di sebelah kanan, iaitu B. Okay, so B di sini pun reference untuk sebelah kiri pun akan jadi null, dan reference kanan, okay, reference kanan untuk B akan merujuk kepada C. Okay, so you boleh tengok di sini lah. So sini adalah leaf node. Kalau leaf node bermaksud apa ni? Bermaksud reference to the left child dengan reference to the right child akan menjadi nilai null. Okay. Okay, kemudian contoh yang ni pula. Okay, kalau contoh sini A ni adalah roots. Okay, akar, root. So reference to the left child bagi node A akan merujuk kepada B. Okay, dan reference untuk right child bagi node A akan merujuk kepada C. So you all boleh nampak berikut. Okay, seperti ini. Okay, kemudian reference untuk left child untuk B akan jadi nilai null. So sebab tidak ada node. Tetapi reference untuk right child bagi node B akan merujuk kepada D. D ini adalah leaf node, so reference to the left and right akan menjadi null. Okay, dia sama seperti berikut, sama aja.
Okey, ini adalah contoh coding dengan menggunakan binary tree. So dia ada 3 bahagian. Okay, so ini ada nodes. Okay, so dia ada ini adalah binary tree node. So bahagian pertama atau bahagian tengah, bahagian tengah ni, bahagian tengah tu adalah merujuk kepada elemen ataupun data yang akan kita simpan. Okay, kemudian tengok kita tengok sini, dia sama yang seperti yang kita buat linked nodes pada chapter yang awal. Okay, so tengok left child akan berjenis binary tree, right child also akan berjenis binary tree. So left child ni merupakan reference yang akan merujuk kepada node di sebelah kiri, right child merupakan reference yang akan merujuk kepada node di sebelah kanan. Okay, ni left child reference, ni right child reference. Okay, so jenis data, kelas, reference untuk left child, right child, dia akan berjenis binary tree. Okay. Ini adalah interface yang akan melakukan proses tree. So kita menggunakan tree interface. So kita tahu apabila menggunakan tree interface, yang di dalam ni semuanya adalah abstract method. Okay, abstract method. So get root data, get height, get number of node. Ini semua adalah abstract method daripada get root data sehinggalah clear. So mana-mana kelas yang implement this interface, okay, so akan override this method, get root data, get height dan sebagainya. Ini juga satu lagi interface, iaitu tree iterator interface. So kita nak dapatkan pre-order iterator, post-order iterator, in-order and level. So kita ada 4 jenis traversal untuk tree. Okey, ni okey, traversal of a node. Okay, traversal of a tree. So kita nak menjelajah certain nodes di dalam tree. Okay, visiting a node. Okay, so bagaimana kita nak melawat sesuatu nodes di dalam tree? Processing the data within a node. Okay, this is the action performed on each node during traversal of a tree. Okay, so kita akan ada beberapa kaedah untuk kita nak menjelajah. A traversal can pass, penjelajahan can pass through a node without visiting it at the moment. So kaedahnya bagaimana? Okay, visit the roots and then visit all node in the root left subtree and then visit all node in the roots right subtree. So maksudnya kita akan visit dahulu roots, kemudian setelah tu kita akan refer kepada left subtree and then setelah tu kita akan pergi ke right subtree. Okay, ini adalah okay, so kita berhenti setakat ini dulu untuk 5 second, nanti kita akan sambung kemudian. Okay, kita sambung semula. Okay, traversal of a tree. So kita ada 4 kaedah untuk kita nak membuat traversal. Okay, apa kaedah, kaedah? So kita ada pre-order, post-order, in-order dan juga level order. Okay, contoh sekarang kita nak tengok kepada pre-order traversal, iaitu visit root before the subtrees. So kita akan visit ini dulu. So kaedah bagaimana? So kita akan habiskan subtree di sebelah kiri. Contoh kita akan melawat root dulu, kemudian kita akan pergi ke sini, 2, kemudian kita akan pergi ke sini, kemudian ke 4, kemudian kita naik balik ke previous, kita habiskan. Sebab tujuannya adalah kita akan habiskan left subtree dulu. Okay, left subtree bagi roots. Kemudian kita akan pergi ke
right subtree bagi root. Okay, contoh kalau pre-order senang ya, ini paling senang, mudah. So you all akan visit 1, visit this node 2, kemudian 3, 4, kemudian you all akan go to the previous level and then visit yang ini 5, kemudian go to the previous level, then go to the previous level and then visit 6 pula. Kemudian go to the previous level and then go to previous level, kemudian pergi ke 7, kemudian habiskan left subtree. Okay, iaitu 8, kemudian go to the previous level and then 9, apapun you kena visit roots lah, roots bagi setiap subtree. Okay, 9, kemudian go to the left subtree and then go up one level and then visit this one. Ini adalah pre-order. Okay, pre-order traversal. Okay. So the visitation order of a pre-order traversal. Ini kaedah dia. So apapun you all kena start daripada roots. Okay. Mula dengan roots dulu. Kemudian you all kena melawat parents bagi setiap subtree. Okay. Yang penting kena melawat roots dulu. Kemudian setelah tu you akan melawat you akan fokus kepada left subtree, iaitu you all kena menjelajah ataupun visit parent bagi setiap subtree di sebelah kiri. Okay. Kemudian in order traversal. Okay, in order traversal, so kita akan visit routes between visiting the subtree. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Kalau ikut pre-order, you all kena visit routes dulu. Root dan juga visit parent bagi setiap subtree. Subtree terlebih dahulu. Kemudian baru fokus kepada left. Kemudian baru ke right. Tetapi untuk post order, you all kena visit left subtree dan juga right subtree. Okay, left, kemudian right, kemudian barulah you akan visit roots ataupun parents. Root ataupun parent. Yang penting kena fokus kepada left subtree yang paling bawah sekali, level yang paling bawah. Okay, so kemudian setelah tu melawat kepada right subtree. Okay, dalam ni adalah right leaf node. Okay, right leaf node di sebelah kanan. Okay, apapun untuk post order, you all kena pergi fokus kepada left subtree dulu. Fokus untuk post order, fokus, okay, saya ulang balik, fokus kepada left subtree dan go to the left leaf node. Okay, leaf node yang di sebelah kiri, di bahagian kiri, yang paling kiri sekali. Okay, contoh di sini you all pergi daripada roots, you akan pergi sehinggalah di sini. Kemudian visit sibling 1, 2, 3. Kemudian sibling bagi 3 ini 4. Kemudian akan visit parent ataupun roots. Kemudian dari 5 so akan pergi ke mana? Sepatutnya akan ambil di sini, tapi di sini ada left child. So you akan ambil left child lebih dahulu. Kemudian apa jadi? Kemudian you all nak ambil 9, tapi you tak boleh ambil 9 sebab you all ada yang not ni ada mempunyai left child dan juga right child. So kena ambil left child, kemudian right child. Okay. Kemudian baru ambil parent bagi 7 dan 8 itu 9. Okay, ini you all dah ambil 9. Kemudian ambil parent bagi 6, 9 itu 10. Kemudian last kali ambil parents ataupun roots bagi not 5 dan 10. So dia akan jadi disorder. Okay. Itu kaedah dia. Okay. So ini adalah untuk post order. Post order you kena pergi left
kita sebut sebagai leaf node yang paling kiri sekali, paling kiri, iaitu this one lah. Okay. Ini contoh yang kita belajar dalam gerak adalah depth first traversal. Okay, kemudian apa ni? Level order. Level ni seperti breadth first traversal yang kita belajar dalam graf. Okay, you all kena pergi level by level. Okay, so breadth first traversal dalam graf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Breadth first traversal ataupun level order traversal adalah paling mudah. Okay, so in order kita settle. Okay, in order so you kena pergi apa? You all kena pre-order, you all kena start daripada roots dulu. Okay, kemudian in order you all kena pergi node yang paling dalam, itu depth first traversal. Okay, so dia akan start di sini. Okay, kemudian post order. Okay, kita tengok kembali. Okay, in order tidak masalah sebab kita akan mula dari root dulu. Visit the node ataupun visit the roots. Okay, satu. So you all kena pergi paling dalam. Okay, paling dalam sebelah kiri. Okay, so pre-order. Okay, satu. Masuk pre-order, kata kuncinya adalah visit roots terlebih dahulu. Itu roots ni satu. Kemudian root ataupun disebut sebagai, kalau level pertama kita panggil sebagai roots. Kalau level yang kedua, ketiga kita panggil sebagai parent. Visit root ataupun parents, okay, dahulu, iaitu 1, kemudian 2, kemudian 3, 4, kemudian naik balik, kemudian 5 habiskan. Setelah habis visit left subtree, go to the right subtree. 5 sudah akan putar balik, so settlekan 6. Okay, so dia akan go up one level, and then 7. So ni adalah parent 7. Parent bagi 8, 9, 7. Then go to the left sebab kita kena travel left 8, then go up one level and then go to 9. Sebab visit roots ataupun parent 9, 10, dan go up one level and then 9. Ini adalah pre-order. Okay, ini adalah pre-order. Okay, kalau in order, kalau pre-order visit roots dahulu dan juga parents. Okay, visit root, setelah visit root dahulu, kemudian visit parents. Okay, parent. In order root akan divisit, root akan dilawati setelah you all visit subtrees di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Okay. Sorry, minta maaf. Okay, kalau ikut di sini, roots akan divisit setelah you all melawat ataupun visit left subtree yang paling kiri, 1, 2, 3. Okay, so bermaksud roots ni, roots dan parent akan divisit setelah you all visit left subtree yang paling kiri. Okay, so ini bermaksud roots dan juga parent akan menjadi langkah yang kedua setelah left. Okay, bermaksud left parent ataupun roots dan go to right. Okay, left subtree and then go to roots ataupun parent and then go to right. Okay, itu konsep dia. Okay, konsep. Okay, kita berhenti setakat dulu, nanti kita akan sambung kemudian.
Kita berjumpa di lain hari.